Kak. Okey, suara Ustazah okey di sini? Zon 2 okey? Oh, siap-siap angkat tangan. Zon 2 okey tak? Nampak Ustazah? Masya Allah, tabarakallah. Berlambai-lambai. Ya. Okey, baik. Alhamdulillah, kita mula kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Sihat semuanya? Alhamdulillah. Sukalah saya tengok. Kita rasa dia tak sama mengajar di rumah dengan di dalam masjid. Beza juga kan kalau belajar di rumah Rasa-rasa kalau belajar di rumah tu macam mana agaknya? Waktu pagi-pagi ni. Sibuk di dapur baring-baring ya. Sambil-sambil potong bawang ketak. Ustazah pumpang. Sambil baring-baring kan dekat atas katil tu kan. Tapi bila kita di masjid ni kita fokus. Betul tak? Kita lebih fokus sebab kita lihat, kita nampak, kita buka buku betul-betul. Tapi sebenarnya kalau keluar rumah dengan pakaian yang cantik tu pun memfokuskan kita. Sebab dah semangat siap-siap kan, betul tak? Jadi semangatnya lebih. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung perbincangan kitab kita Fawaidul Fawaid dan kita akan masuk pada perbincangan kita yang ke-6. Yang kelima itu Ustazah skip sebab dia cuma jelaskan apakah poin-poin penting yang terkandung dalam surah Qaf. Jadi kita tinggalkan perbincangan nombor 5 iaitu 156 tu muka surat 156 kita tinggalkan. Terus pada pagi ini kita masuk pada perbincangan yang ke-6 di muka surat 158. Okey, jadi teman-teman kita di rumah juga boleh dapat lihat muka surat 158 pada perbincangan kita yang ke-6 iaitu tempat bermula dan tempat kembali dalam perspektif surah Qaf. Jadi bermula pada perbincangan kita yang ke-6 ini kita akan terus masuk pada surah Qaf itu, maknanya nanti yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9 surah Qaf akan menjadi main points kita. Okay, poin-poin penting yang ada dalam surah Qaf akan dijadikan sebagai perbincangan. Baik, dalam surah Qaf ini bermula dari ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aidza mitna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij." Maksudnya, apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah satu pengembalian yang tidak mungkin. Itu ayat yang ketiga Masuk pada ayat yang keempat, terjemahannya. Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh, iaitu dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab, yakni catatan yang terpelihara baik. Terus masuk terjemahan yang kelima, ayat yang kelima. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau bilau.
Ya, kalau dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai keadaan yang kacau bilau. Ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Baik, sebelum kita masuk pada perbincangan yang A, saya ingin tampilkan terlebih dahulu keutamaan surah Qaf. Surah Qaf ada keutamaannya yang tersendiri yang kita sebut sebagai antara surah yang dekat dengan Nabi SAW. Kerana begini ya, ketika Umar bin Al-Khattab dia berjumpa dengan seorang sahabat Nabi bernama Waqidil Layth. Ya, sahabat Nabi bernama Waqidil Layth. Jadi Umar bin Al-Khattab dia tanya kepada Waqid Al-Laythi ini. Dia tanya apa? Amma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil Aidain. Maksudnya dia tanya dengan Waqid, apa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika dalam solat hari raya. Ya, ketika solat 2 hari raya, Al-Aidain. Jadi, Waqidul Layth, dia pun jawab soalan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata gini, faqultu, maka aku pun menjawab, qara'a iqtarabatis sa'ah. Nabi baca surah Iqtarabatis Sa'ah. Maknanya surah Al-Qamar. Dan Nabi juga baca Qaf wal Qur'anil Majid. Maknanya selain daripada surah Al-Qamar, Nabi juga baca surah Qaf. Okey, maknanya surah Qaf ini ia menjadi bacaan Nabi ketika solat hari raya. Baik, seterusnya hadis tadi riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Baik, seterusnya ada seorang sahabiat. Sahabiat ni maksudnya sahabat di kalangan wanita. Namanya Ummu Hisham. Ya, anak kepada Harithah ibn Nu'man. Anak kepada seorang sahabat Nabi yang lain nama Harithah ibn Nu'man. Jadi kita kenali ia sebagai Ummu Hisham. Ummu Hisham ini dia kata begini, "Ma hafiztu Qaf." Aku tidak menghafal surah Qaf. Dia kata apa? Illa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Hisham kata, saya ni taklah menghafal surah Qaf melainkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Dia kata begini. Kerana yakhtubu biha kulla jumu'ah. Kerana Nabi, bila Nabi naik mimbar, Nabi berikan khutbah, kebiasaannya Nabi baca surah Qaf. Jadi, ketika para ulama tafsir, mereka mentafsirkan ataupun mereka menceritakan tentang keutamaan atau fadilat surah Qaf ini, mereka kata apa? Nabi SAW menggunakan ataupun menjadikan surah Qaf sebagai bacaan ketika berada pada waktu-waktu perhimpunan yang besar. Ya, macam tadi kan, solat hari raya. Nabi baca surah Qaf. Maknanya itu perhimpunan orang Islam yang besar. Ya, kemudian pada hari Jumaat. Okey, pada hari Jumaat. Ada juga riwayat yang menyatakan bahawa Nabi pernah baca surah Qaf ketika solat subuh. Ada juga riwayat yang mengatakan sedemikian, tapi riwayatnya syaz, iaitu riwayatnya dhaif. Sebab tu saya tak baca tadi riwayatnya. Cuma yang penting di sini, okey, kita lihat begini. Keutamaan surah Qaf dibaca oleh Nabi SAW. Nabi baca ketika solat hari raya. Itu hari raya Aidilfitri ataupun hari raya haji lah, ya, antara dua itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Status hadisnya sahih. Kedua, Nabi baca ketika solat Jumaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sebab itu,
Surah Qaf dilihat sebagai surah yang dibaca ketika perayaan. Ataupun ada hari-hari yang ni lah kita sebut sebagai hari kebesaran Islam. Kerana surah Qaf ini, bila kita lihat pada keseluruhannya, pada keseluruhannya ianya membincangkan tentang penciptaan kejadian manusia, tentang hari kiamat. Kemudian dalam surah Qaf juga ada menyebutkan berkenaan dengan bagaimana manusia dicabut nyawanya. Ada banyak perkara yang berkaitan dengan surah Qaf itu. Baik, jadi keutamaannya sedemikianlah itu semuanya ada pada bab kita yang kelima. Bab kita yang kelima, surah Qaf, dia sebutkanlah apa semua perkara-perkara yang terkandung dalam surah Qaf itu tadi. Jadi ini adalah keutamaannya sebelum kita masuk pada poin kita yang A, iaitu hakikat menurut Al-Quran. Hakikat kebangkitan. Baik, A di situ, lihat perbincangan A, hakikat kebangkitan menurut Al-Quran. Kebangkitan ni apa maksudnya? Bangkit? Macam mana? Dibangkitkan. Ya, dibangkitkan itu apa? Dah meninggal bangun. Takutnya Kak Som. Bayangkan orang meninggal je bangun. Lari ke tidak? Soal jawab. Gitu. Meninggal bangun selain daripada meninggal bangun, ada soalan, ada jawapan lain. Seram pula saya dengan jawapan Kak Som ni. Meninggal bangun, itu kalau saya pun saya tak tahu lah saya nak lari ke tak. Kalau saya lari, Ustazah Sakinah pun lari. Ada jawapan? Apa dia? Roh dia dibangkitkan. Okey, ada jawapan yang kedua, roh dibangkitkan. Ada jawapan ketiga? Dibangkitkan pada hari kiamat. Dibangkitkan dari mana? Dari tempat duduk? Alam barzakh. Kenapa hari ni semua garang-garang jawapannya? Alam barzakh. Okey, bila kita kata hari kebangkitan ni bermakna ialah apabila sangkakala ditiupkan untuk kali yang kedua, semua yang mati dibangkitkan. Yang dikubur dibangkitkan. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil sebagai hari kebangkitan. Yang disentuh pada awal surah Qaf. Diceritakan tentang awal kebangkitan itu. Yang mana tak semua orang percaya tentang kebangkitan itu. Sebab tu di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Kita semua beriman tentang hari kiamat kan? Hari kiamat berlaku. Ada orang tidak beriman tentang terjadinya hari kiamat. Jadi di sini ada di kalangan mereka yang mempertikaikan tentang hari kiamat tersebut. Sebab itu disebutkan kepada kita begini. Perhatikanlah bagaimana surah Qaf ini menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dan mengembalikan jasad makhluknya, baik jasad orang yang taat maupun jasad orang-orang yang derhaka. Jadi kita sebagai insan yang beriman kepada Allah, keimanan kita menunjukkan bahawa bila berlakunya hari kiamat, kemudian dibangkitkan mereka yang telah mati. Antaranya mereka yang berada di alam kubur, alam barzakh tu kan dibangkitkan. Kenapa dibangkitkan? Ialah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keadaan dan kejadian itu berlaku tak kira kita ni statusnya apa. Tak kira sama ada kita ni adalah orang ahli ibadah ataupun kita di kalangan mereka yang bukan ahli ibadah. Taat atau tidak taat, semua yang mati akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat itu nanti. Jadi keimanan kita sedemikian.
ada juga, tak salah dalam surah Az-Zumar disebutkan bahawa Allah juga bangkitkan siapa yang Allah kehendaki. Ada juga begitu keadaannya. Sekejap benda ni. Okey, jadi ada yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan antaranya dalam surah Az-Zumar. Allah kata sesiapa saja yang Allah kehendaki atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalaulah mungkin pada hari itu nanti kita pun tak tahulah ya macam mana keadaannya kan. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita apa yang akan terjadi. Maknanya kalau nanti ada yang tak bangkit itu adalah atas kehendak Allah. Ya, atas kehendak Allah. Jadi kita pun tak tahulah ya keadaan kita ni bagaimana. Yang penting kita beriman bahawa nanti ketika hari kebangkitan, semua manusia yang mati akan Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan dalam keadaan dirinya yang sedia kala. Bagaimana keadaannya, begitulah. Ketika di dunia, begitulah dibangkitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini disebutkan kepada kita dan dengan kondisi yang sama sewaktu dia berada di dunia dulu. Kalau kita kat dunia ni, kita orang Melayu, bangkit sebagai orang Melayu lah ya. Kalau boyan-boyan. Dia tak ada keluar tiba-tiba nanti hari kiamat bangkit, jadi orang Jawa. Tak ada gitu. Ikut kepada keadaan dia semasa dia di dunia. Dia kata, awak dulu awak boyan jadi Jawa. Tak ada gitu. Jangan kita pandai-pandai pula keluarkan statement sedemikian. Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan kita sebagaimana kita di dunia. Keadaan penciptaannya. Kalau Allah ciptakan kita lelaki, bangkit nanti lelaki. Kita perempuan, jadi perempuan. Tak adanya yang nak ubah-ubahnya. Okey, itu keimanan kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberinya kenikmatan atau justru mengazabnya dengan siksaan. Jadi maknanya di sini, ketika berlakunya hari kebangkitan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmatnya kepada mereka yang taat. Ya, sebab ini juga dipanggil sebagai hari pembalasan. Hari pembalasan. Setiap apa yang kita lakukan di hari kiamat nanti akan dihisap, Allah akan berikan balasan dan ganjaran. Jadi mereka Allah berikan kenikmatan atau justru Allah mengazabnya dengan siksaan. Ikut bagaimana keadaan kehidupan kita di dunia. Jadi bila orang itu dibangkitkan tadi kan, dijelaskan di sini, dibangkitkan dalam keadaannya yang dulu sebagaimana dia ketika dia di dunia, rohnya juga sama turut dibangkitkan. Roh yang sama. Ya, kena ingat, roh yang sama. Itu disebutkan pada perenggan kita yang kedua di muka surat 159. Okey, di muka surat 159 disebutkan demikian pula dengan rohnya. Jadi roh orang ini sebagaimana jasadnya, Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan juga, kembalikan juga. Roh yang sama. Tak ambil roh Ustazah Sakinah letak dekat roh orang lain, tak ada. Roh yang sama Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan. Jadi kedua-duanya bergabung. Maknanya kalau kita fikir masa kita dekat alam barzakh, dah tak ada apa-apa kan? Betul tak? Tulang pun nak kata tulang pun dah tak tahu dah. Susah. Jadi sebab itu ada orang mereka dia tak boleh fikir secara logik, memang kita tak boleh fikirlah macam mana keadaan kita yang dah hancur di alam kubur, Allah nak bangkitkan secara macam biasa sekarang ni. Ini antara sebab mengapa ada di kalangan mereka yang tak percaya tentang hari kebangkitan. Dia kata mustahil. Sebab itu dalam ayat kita yang ketiga, mereka kata apa? Dzalika raj'un ba'id. Bila Allah nak kembalikan kita pada keadaan yang semula jadi ataupun pada keadaan yang sedia kala kita itu, ia adalah sesuatu yang jauh sekali. Maksudnya mustahil itu akan berlaku. Ini adalah pengingkaran yang disebutkan oleh mereka yang kata aidza mitna wa kunna turaba, bagaimana kami yang telah mati dah jadi tanah akan kembali. Sebab tak masuk akal.
dah mati, kemudian dah jadi tanah, kita akan kembali macam diri kita sekarang ini. Mereka kata itu adalah perkara yang amat mustahil untuk berlaku. Tapi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia jelaskan kepada kita. Apa dia kata? Allah akan bangkitkan sebagaimana keimanan kita pada hari kiamat. Keimanan kita pada hari kiamat, ia termasuk dalam rukun apa? Rukun iman kita. Yang keberapa? Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa kanak-kanak? Ini macam dah sekolah tadika pula tanya rukun iman, rukun Islam ya. 6, okey. Beriman kepada hari kiamat yang keberapa? Kakak. Yang kelima. Sebelum kita beriman kepada takdir. Okay, berada pada tempat yang kelima. Wal yaumil akhir. Nabi kata kepada lelaki yang tanya kepada Nabi, mal iman fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepada aku tentang iman. Nabi kata engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada para rasul. Engkau beriman kepada hari akhir, iaitu hari kiamat. Bila kita kata kita beriman kepada hari kiamat, semua perkara yang berkaitan tentang hari kiamat itu kita beriman. Semuanya. Termasuk hari kebangkitan itu tadi. Termasuk tentang Allah bangkitkan kita, ya, daripada alam kubur tersebut. Kita manusia, fasa kehidupan kita ini ada 4. 1, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita pada fasa kita dalam perut ibu kita. Betul tak? Sebelum kita lahir ke dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita di perut ibu kita. Ini fasa kita panggil. Keadaan-keadaan yang menyebabkan kita ini lahir ke dunia. Fasa dalam perut mak kita berapa bulan? Ustazah tanya. Ustazah tanya kita tanya yang experience lah. Ustazah tak experience, okey. Berapa? 9 ke 8? 9, Ustazah jangan. Tapi ada 8 betul tak? Kan ada 8. Ada 7, ada 6. Ada keluarnya pada bulan yang ketiga meninggal dunia. Tapi sempat tak dia berada di alam rahim? Sempat. Allah berikan keadaan yang sedemikian untuk diri dia. Jadi tak mustahil, betul tak? Tak mustahil. Walaupun kita kata orang mengandung sebelum dia lahir dia mesti 9 bulan, betul kan? Tak semestinya semesti. Okay, tak semestinya kita 9 tak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Lepas kita, ni fasa pertama ya. Fasa pertama kita di perut ibu kita, kemudian Allah takdirkan kita lahir. Lahir ni tak kira lah berapa bulan tu tadi. Mungkin ada yang cepat, ada yang terlambat. Terlambat ya. Lama betul je kalau lama. Tak keluar-keluar kan. Lama ya, bila nak keluar ya. Tapi selalunya biasa kena force kalau lambat sangat kan. Jadi Allah lahirkan kita ke dunia. Ini fasa yang kedua dalam hidup. Okey, fasa yang kedua dalam hidup. Satu tadi di perut ibu kita pertama. Kedua dunia, inilah tempat kita hidup sekarang ni. Rasa lama ke sekejap kita kat dunia ni? Maaf kakak saya tanya, umur kakak berapa? Ya? 37? 57? Oh 37. Jangan, sebaya kita awak. Lain kes saya, tak boleh panggil kakak kalau 37. 57, rasa lama tak? Rasa lama ya? Oh rasa lama 57. Tapi sebenarnya singkat. Dia tak lama mana 57 ni. Hatta kalau umur kita sekarang dah 60, 80, mungkin ada yang 90, dia tak lama. Sebab apa? Lepas kita di dunia, kita akan masuk pada alam barzakh. Ini lagi lama. Kan? Nak tunggu hari kiamat. Last kali fasa kita yang terakhir. Jadi ada 4 fasa hidup kita ni. 1, kita di perut ibu kita. Kita dah tahu tadi berapa bulan kan. Kemudian kita berada di dunia. Dengan umur yang sekian-sekian Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala letak
menempatkan kita di alam barzakh. Alam barzakh satu jangka masa yang lama. Kenapa saya kata lama? Lebih lama daripada dunia. Bayangkan orang yang mati sejak zaman Nabi Adam. Lama tak? Lama. Berdoa ni bila nak habis? Bila nak game? Lama dekat alam barzakh ni. Kemudian hari kiamat lama juga ni. Kita cuma ada masa yang singkat untuk kita beramal bagi satu keadaan yang begitu panjang. Jadi orang yang beriman, mereka ini kan, bila kita ingat tentang hari kebangkitan, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Qaf itu tadi, kita pertikaikan. Mungkin ada di kalangan orang di sini, mereka pertikaikan ini sebenarnya ayat ini dia refer kepada kalangan Quraisy Makkah. Ya, ketika Nabi SAW awal-awal berdakwah di Makkah, Nabi beritahu kepada mereka kita semua akan mati, nanti Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan. Mereka kata apa? Aiza mitna wa kunna turaba. Adakah kita ni dah mati? Kita dah jadi tanah? Allah akan bangkitkan kita. Muhammad, kau biar betul. Diorang cakap gitu pada Nabi. Zalika raj'un ba'id. Dia kata itu mustahil Muhammad. Mustahil benda tu nak berlaku. Kita dah jadi tanah ni, takkanlah kita boleh bangkit lagi. Namun orang yang beriman pada hari kiamat. Ini yang keempat ni, fasa hidup kita yang keempat. Yang merupakan penutup kepada semua fasa-fasa itu tadi. Kita akan jadikan dunia ini yang singkat ni sebagai tempat untuk kita menuai amal kita. Sebab kita tahu kita akan tempuh satu keadaan yang begitu lama. Alam barzakh dan hari kiamat. Nabi kata apa? Ketika mayat dia ini, ketika kita mati kan? Ketika kita mati ini, mayat akan diikuti oleh 3 perkara. Ya, kita mati, kita pergi kubur kat mana sekarang? Tak ingat dah. Cuar Cukang, okey bolehlah. Cuar Cukang ya. Pergi Cuar Cukang dulu kan? Orang bawa jenazah kita bawa 3. Yang ikut kita 3. Ahli keluarga kita, harta kita dan juga amal kita. Ini Nabi kata. Tapi 2 akan balik tinggalkan kita. 1 akan kekal dengan kita. Nabi kata, amalan kita akan kekal dengan kita ketika kita masuk ke alam barzakh ini. Amal inilah yang akan kita bawa hinggalah ke hari kiamat. Kita dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan. Kita menghadap Allah. Kita tak bawa ahli keluarga kita. Kita tak bawa harta kita. Tapi yang kita bawa adalah amal soleh kita. Sebagai antara bentuk yang akan kita perjuangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hari kebangkitan, kita ni tak ada masa nak buat jahat pada orang lain. Kena ingat itu. Ya, hati kita tak ada masa nak kotor-kotor dah. Sebab apa kita ingat? Ni kalau mati dalam keadaan hati yang kotor, mati dalam keadaan hati yang dengki dengan orang lain, asyik nak cari kesalahan orang lain, kita tak ke mana. Kita tak ke mana. Tapi ya, orang yang betul-betul dia ni beriman kepada Allah, keimanannya jitu, keimanannya mantap. Sebab iman itu kan ada dalam hati kita, betul tak? Kita ni akan terus fikir, ini kalau nak buat jahat kepada orang itu, saya akan bawa kejahatan saya ke liang lahat. Kejahatan itu akan saya bawa hingga ke hari kiamat. Dan hari kiamat destinasi akhir kita 2, syurga atau neraka. Kita seharusnya kejar pada syurga itu. Dan kita perjuangkan sejak kita di dunia lagi. Yang kita perjuangkan sejak kita di sini. Dalam jangka masa yang begitu singkat. Untuk perjalanan yang begitu panjang. Kita perjuangkan amal soleh kita.
Orang beriman begitu keadaannya. Sebab itu pada minggu lepas kita bincang apa? Hati kita bila ada cahaya keimanan, cahaya Al-Quran, kita akan membenarkan apa yang ada pada Al-Quranul Karim. Kita tak ada masa nak fikir macam orang-orang ni tadi kan, ya ke nanti mati Allah kumpulkan kita balik? Tak mungkin lah tulang-tulang entah tulang siapa. Kita tak cakap begitu. Allah kata dibangkitkan, ya kita beriman dibangkitkan. Sebab apa? Dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-7, Allah kata, sesungguhnya hari kiamat, atiyatul la raiba fiha. Ia akan datang, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha yab'athu man fil qubur. Jelas Allah kata dalam surah Al-Hajj itu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapa di dalam kubur. Jelas. Tadi kalau surah Qaf ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada analoginya lah. Maknanya orang mati berada dalam kubur, Allah cantumkan tulang belulangnya. Kan susah sikit nak faham. Tapi kalau masuk dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7, Allah kata apa? Sesungguhnya kita yang mati dalam kubur Allah akan bangkitkan. Dalam surah Yasin Allah kata apa? Ketika sangkakala dibunyikan, ditiup, kita yang di dalam kubur ini akan terus bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tercengang-cengang kita ni, kita kata apa? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Orang yang tak beriman kata, siapa ni yang bangunkan kita daripada tempat ni? Allah kata, hadza ma wa'adur rahman. Inilah janji Tuhan, janji Allah Ar-Rahman. Yang mana bila Allah janji, itulah yang akan Allah lakukan kepada kita. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, Nabi ingatkan kepada kita, Nabi kata kepada orang Islam semua kan, bagaimana aku ini boleh rasa bahagia? Nabi kata kepada orang Islam pada masa itu, bagaimana aku ni boleh rasa bahagia? Maknanya Nabi juga beritahu pada kita semua. Kerana apa? Malaikat yang Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil sebagai sahibul qarni, yang Allah berikan kepada dia dengan sangkakala itu, dia dah letakkan dekat mulut dia. Itu Nabi sebutkan pada zaman Nabi. Masa Nabi hidup, Nabi dia kata, malaikat tu yang Allah berikan tanggungjawabnya untuk memegang sangkakala tu kan, dia dah letakkan di mulut dia untuk tiup. Nabi katakan, dia dah rendahkan telinganya nak dengar apa yang akan Allah perintahkan. Dah letak dah. Sekarang pun dia dah letak dah. Kalau Allah suruh, dia akan terus tiup. Dia akan terus tiup. Jadi Nabi kata, bagaimana aku perlu rasa bahagia? Pertama memanglah ya, kita akan fikir mati dulu. Mungkin kita kata, Allah Ustazah lambat lagi, mati datang dulu. Mati come first Ustazah. Yes. Mati come first, baru hari kiamat. Tetapi itu peringatan untuk kita. Ya, dunia ini adalah tempat untuk kita beramal soleh. Bagi satu keadaan yang pasti, kerana yang ditugaskan iaitu malaikat on time. Malaikat tak ada kata nantilah 5 minit. Saudara Sakinah pukul 11 kan patut dia keluar kan. Kadang pukul 10 kan, kadang pukul 10 suku dia keluar. Lambat sikit sebab apa nak betulkan. Ni menyeksa. ni. Kita keluar lambat. Tapi malaikat, kalau Allah kata pukul 11, pukul 10, waktu tu juga. Tak ada nak lambat sekejap, nak cepat sekejap. Tak ada. Jadi Nabi kata malaikat yang pegang sangkakala itu, dia dah letak dah dekat mulut dia. Dia dah buka telinga dia besar-besar dah. Bila Allah kata tiup, tiup. Dan dia dalam keadaan begitu. Sampailah pada waktu diperintahkan kepada dia untuk meniup sangkakala tersebut.
qalul muslimun. Orang-orang Islam yang mendengar apa yang Nabi SAW sebutkan itu, mereka tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau begitu keadaannya, apa yang perlu kami doa? Mereka tanya kepada Nabi, kalau gitu keadaannya kita ni orang yang beriman, orang Muslim, apa yang patut kita doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi kata, qalu. Okay? Nabi ajarkan, qulu. Okay, qulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu doa yang kita praktikkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yang perlu kita ucapkan dalam keadaan yang sekarang ini Nabi sudah kabarkan kepada kita, malaikat bila-bila masa akan tiupkan sangkakalanya itu tadi untuk menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, kita memang tak boleh untuk elakkan sebab ia adalah satu benda yang pasti. Tapi kita boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita pada hari yang berlakunya kebangkitan itu kelak. Dunia tempat kita beramal, sebab itu kita doa bermula dari sekarang. Untuk kita berhadapan dengan situasi-situasi yang menggerunkan yang telah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi Nabi ajar apa tadi doanya? Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allahi. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Cukuplah Allah bagi kami. Cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik penolong. Kami bertawakal kepada Allah Tuhan kami. Doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, ya, untuk kita baca agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan bantuan untuk kita ketika berlakunya hari kiamat itu kelak. Jadi di sini kita lihat, ya, ada perbezaan pendapat. Ya, kita masuk muka surat 159 di perenggan yang kedua. Kita baca sedikit. Ada berlaku perbezaan pendapat daripada pendapat yang pertama tadi kan. Pendapat yang pertama menunjukkan bahawa kita beriman. Bila setiap daripada diri kita mati, berlakunya hari kiamat, kita akan dibangkitkan. Roh kita juga akan dibangkitkan. Sebagaimana dulu kita di dunia. Ya, begitu keadaannya. Namun, pendapat yang kedua ini justru dikemukakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui hakikat hari kebangkitan. Yang pernah diberitakan oleh Rasulnya. Mereka mengatakan bahawa Allah menciptakan roh baru yang berbeza dengan roh di dunia dulu. Jadi orang yang begini dia kata Allah tak berikan benda yang sama, tapi Allah ciptakan roh yang baru. Kan? Roh yang baru, kemudian mereka mengatakan, lalu memberinya kenikmatan atau siksaan. Mereka juga mengklaimnya maksudnya mendakwa bahawasanya Allah menciptakan tubuh lain yang sama sekali berbeza dengan tubuh kita semasa hidup di dunia dulu. Pada tubuh baru itulah kenikmatan atau siksaan akan diberikan. Menurut mereka, roh bukanlah esensi tubuh,
Dan kerana itulah Allah menciptakan roh yang berbeza dengan roh di dunia dulu. Dan menciptakan tubuh yang berbeza dengan tubuh di dunia dulu. Jadi ini pendapat yang kedua yang dikatakan kalau kita lihat pada perenggan yang berikutnya, pendapat tersebut tidaklah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Sebab tadi pun kita dah bincang dah panjang lebar. Agama kita mengajarkan bahawa bila kita mati, berlaku hari kiamat, kita akan dibangkitkan dengan keadaan kita yang dulu ketika kita di dunia. Begitu keimanan kita tentang hari kiamat. Tetapi pendapat yang kedua ni kata apa? Tak. Kita akan dibangkitkan dengan roh baru, dengan tubuh baru. Jadi jelas pendapat ini menunjukkan kepada kita ia bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan dia kata begini, ia bertentangan dengan kitab-kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab-kitab suci Allah yang lain seperti Injil, Zabur, Taurat, ia bertentangan. Kerana dalam kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala yang lain sebelumnya juga menyatakan kita akan dibangkitkan dalam keadaan kita sekarang ini. Pendapat tersebut sebenarnya merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hari kiamat. Sebenarnya pendapat ini nak menolaklah berlakunya kebangkitan itu tadi. Jadi dia saja dia keluarkan pendapat yang begitu. Lebih dari itu, pendapat tersebut hanyalah replika ataupun senang kita kata slogan lah yang dimain-mainkan dari ucapan para pendusta yang mengingkari hari kebangkitan. Ungkapan yang sengaja dilontarkan, diungkapkan oleh mereka yang mendustakan hari kiamat. Dan di sini dikatakan kepada kita sebenarnya orang-orang itu tidak menyangkal bahawa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan tubuh lain selain tubuh ini. Baik untuk diazabnya ataupun diberinya nikmat. Bagaimana mungkin mereka menyangkal hal itu sementara mereka telah menyaksikan proses penciptaan anak manusia yang melalui beberapa tahapan. Orang yang begini, mereka sebenarnya boleh fikir, kalau Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dengan pelbagai macam proses, kan kita ni sebelum kita keluar daripada rahim ibu kita, perut ibu kita asalnya adalah setitis air mani, bukan? Itu proses kita kata. Daripada air mani, iaitu nutfah, kita jadi alaqah. Kemudian mudghah, segumpal darah, segumpal daging. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala baru, Nabi kata, Allah nak tetapkan, ni nak jadi, nak keluarkan ke tidak? Baru begitu keadaannya. Maknanya ada proses. Kita tak terus-terus keluar terus jadi baby kan? Tak ada begitu. Ataupun kita terus keluar umur 12 tahun. Tak. Teruklah kalau keluar daripada perut mak kita 12 tahun ya. Tak beranak lagi. nak keluar umur gitu pun yang first timer kata, tak nak lagi lah mengandung lah macam tu kan. Bayangkan kalau tiba-tiba keluar umur anak tu 12 tahun. Itu lagilah taubat nasuha kata gitu. Taubat nasuha dah Ustaz, tak nak dah saya. Mesti kata gitu kan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala lihat bagaimana maha berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Allah ciptakan manusia itu dengan pelbagai tahapnya, keadaan-keadaannya, ikut kepada badan kita, ikut kepada kemaslahatan diri kita, bertahap-tahap. Maknanya Allah yang menciptakan hal yang sedemikian. Kalau masa proses penciptaan kita yang begitu, itu Allah boleh lakukan, apatah lagi kalau kita yang dah reput dalam tanah. Sepatutnya orang yang begini fikir sedemikian. Maknanya ia tidak mustahil, bukan? Boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Tapi semua ini berlaku kerana apa? Mereka mengingkari. Mereka tak nak percaya. Mereka menolak tentang hari kebangkitan. Itu je sebenarnya poin dia. Okey? Seterusnya dia kata, dengan kekuasaan seperti ini, setiap waktu Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mencipta tubuh dan roh yang berbeza dengan jasad-jasad yang telah hancur. Mereka hanya merasa hairan bila akan dibangkitkan dengan jasad yang sama ketika berada di dunia dulu untuk menerima balasan. Maksudnya di sini, mereka ni saja-sajalah nak rasa hairan. Sedangkan kenapa masa kita jadi dalam perut mak kita tu tak nak rasa hairan pula?
Ini yang cuba dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sebab apa? Begini ya, kalau kita lihat pada muka surat yang berikutnya, saya ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir ya pada pagi ini. Kerana itu, mereka mempertanyakan. Jadi oleh kerana timbul isu-isu yang menyatakan bagaimana boleh berlakunya hari kebangkitan yang mereka rasa mustahil, lalu mereka mempersoalkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan begini. Kalau tadi kita baca surah Qaf ayat yang ketiga, di sini kita datangkan satu lagi surah iaitu surah As-Saffat pada ayat yang ke-16. Apa kata Allah? Aidza mitna wa kunna turaban wa izama a inna lamab'uthun. Apabila kami telah mati, kami jadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Persoalan yang ataupun perkara yang menghairankan mereka. Jadi Allah rekodkan keheranan-keheranan itu. Kemudian mereka juga menyaksikan yang maknanya mereka itu sangkallah perkara ini dengan mengatakan sebagaimana yang terdapat pada surah Qaf itu, dzalika raj'un ba'id. Itu adalah satu pengembalian yang tidak mungkin berlaku. Kita ni ya muslimah, sebagai muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dihadapkan dengan pelbagai macam isu dalam hidup kita. Ya, macam-macam isu akan dibangkitkan dalam hidup kita. Antaranya tentang hal-hal yang ghaib. Hari kiamat ni hal yang ghaib, kita tak nampak lagi. Betul tak? Tapi Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nabi SAW sebut banyak dalam hadis baginda SAW. Orang yang beriman, kita beriman dengan hal-hal yang ghaib. Macam jin, kita tak nampak jin sebab dia ghaib. Malaikat juga begitu, ghaib. Tapi kita beriman ada? Ada. Kan? Kita beriman ada. Kerana orang beriman begitu keadaannya. Sama juga hal-hal yang berkaitan tentang hari kiamat. Justru bila kita dihadapkan dengan isu-isu yang begini, mungkin ada orang datang pada kita, kata mana mungkin cuba awak buka kubur tu. Tarik. Awak kata ada seksa kubur, awak tengok. Mana ada berlaku seksa kubur? Betul tak? Kalau kita, betul lah kan? Kalau kita korek balik kubur tu ada. Nampak ke orang kena seksa? Nampak ke orang jerit-jerit? Tak ada. Memang tak ada. Tetapi kita orang yang beriman kepada hal-hal yang begini. Sebab itu, perkara-perkara yang boleh merosakkan keimanan yang memang dah sedia ada dalam hati kita ini, ya, ia perlu dipertahankan. Bagaimana kita nak pertahankan keimanan itu? Sebab kita tahu kadang-kadang hati kita berbolak-balik. Nabi SAW kata kepada Ummu Salamah ketika Nabi SAW dilihat oleh Ummu Salamah banyak sangat baca doa apa? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Nabi, dia seorang Nabi, tapi dia antara doa yang paling banyak Nabi lantunkan adalah wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Ummu Salamah tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak berdoa dengan doa ini? Nabi kata, wahai Ummu Salamah, hati anak Adam, kita ni hati umat manusia, ia berada di antara dua jari-jari Allah. Allah Subhanahu Wa Taala boleh bolak-balikkan kepada siapa yang Allah inginkan. Kalau Allah nak tetapkan hatinya, maka hatinya Allah tetapkan. Dan kalau Allah nak balikkan hatinya, maka hatinya Allah tetapkan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang kita lantunkan kepada Allah. Bila kita lantunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah tetapkan hati kita berada pada keadaan keimanan, hati kita berada pada agama Allah, pasti Allah kabulkan permintaan kita. Bila datang perkara-perkara yang begini, insya-Allah
hati kita akan mantap, keimanan kita akan teguh pada sesuatu yang walaupun kita tak pernah lihat. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Muslimah di atas perhatiannya. Begitu juga teman-teman kita yang di rumah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan kepada semua, kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan peluang untuk kita bertemu di minggu hadapan. Setelah tutup dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلب